Bimbang tentang gout? Cubalah Eural, pengalkali air kencing yang berkesan. Eural, kurangkan paras asid urik anda sekarang. Assalamualaikum, anda sedang menonton Sekilas Fakta 31 Mac 2022 bersama dengan saya Nusha Mama Amin. Dewan Negara hari ini membahaskan usul berkaitan kontroversi pemilikan aplikasi MySejahtera selepas dipersetujui YDP Dewan Negara Dr. Rais Yatim. Menteri Kesihatan Kari Jamaluddin mengulangi bahawa segala data yang diperoleh melalui aplikasi itu merupakan hak mutlak kerajaan Malaysia. Saya ingin memberi jaminan bahawa segala data yang tersimpan di dalam pengkalan data MySejahtera adalah terpelihara dan hanya bagi tujuan kawalan pandemik oleh KKM sahaja. Dalam hal ini, penggunaan dan pengurusan data MySejahtera adalah tertakluk kepada Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit, Akta Perubatan tahun 1971 dan Piawaian Antarabangsa. Kontroversi mengenai pemilikan aplikasi itu timbul selepas jawatan kuasa kira-kira wang negara tidak bersetuju dengan keputusan kerajaan mengadakan rundingan dengan MySG Sdn Bhd. Ini bagi membolehkan syarikat itu mengambil alih penyelenggaraan MySejahtera daripada KPI Soft Sdn Bhd, syarikat yang membangunkan aplikasi itu yang kini dikenali sebagai Entomo. Khairi bagaimanapun menegaskan pemindahan pengurusan aplikasi MySejahtera yang berlaku ketika ini adalah antara Majlis Keselamatan Negara dengan KKM, bukan antara pihak swasta dengan kerajaan. Sapura Energy Berhad bukan sebuah syarikat berkaitan kerajaan sehingga 2019 dan tidak berada di bawah bidang kuasa Perdana Menteri ketika itu. Najib Razak berkata demikian bagi menjawab kenyataan Rafizi Ramli bahawa pengarah eksekutif Sapura dibayar gaji lumayan ketika dia menjadi Perdana Menteri. Terdahulu, Naib Presiden PKR itu mempersoalkan mengapa Najib tidak bersuara mengenai kira-kira 983 juta ringgit yang diperoleh pengarah eksekutif Sapura semasa dia menjadi Perdana Menteri. Tambah bekas ahli Parlimen Pandan itu, beberapa rekod kewangan syarikat itu sejak sedekat lalu mengundang kontroversi termasuk bayaran kepada pengarah-pengarah eksekutifnya yang juga pemegang saham terbesar Sapura. Dalam hantarannya di Facebook, Najib berkata dia tidak bersuara sebelum 2019 kerana Sapura Energy adalah syarikat swasta dan merupakan syarikat perkhidmatan minyak dan gas yang kedua terbesar di dunia. Najib kemudian membidas Rafizi kerana kerajaan PH sendiri telah menyuntik dana tambahan sebanyak 2.7 bilion ringgit ke dalam Sapura Energy pada 2019 untuk menjadi pemilik saham terbesar. Untuk rekod, Sapura Energy mencatatkan kerugian sejak 2019. Bagi tahun kewangan berakhir 31 Januari 2022, Sapura Energy mencatatkan kerugian 8.9 bilion ringgit. Ahli Parlimen Pekan itu sebelum ini menggesa kerajaan melalui Petronas atau Khazanah Nasional menyelamatkan Sapura Energy yang kini berdepan risiko muflis. Kita ke perkembangan berikutnya. Presiden Bersatu Muhyiddin Yassin telah menemui pengerusi pejuang Dr. Mahathir Mohamad bagi membincangkan kerjasama di PRU15. Perkara itu didedahkan Presiden Pejuang Mukhriz Mahathir dalam sidang medianya di Kuala Terengganu hari ini. Sinar Harian melaporkan Mukhriz mengesahkan bahawa pertemuan di antara dua pemimpin itu dibuat 2 minggu selepas PRN Johor selesai. Menurut Mukhriz, dalam pertemuan itu, Muhyiddin mencadangkan kepada Dr. Mahathir agar pejuang bergabung dengan Perikatan Nasional bagi menghadapi PRU ke-15. Bagaimanapun, kata Mukhriz, setakat ini pejuang kurang bersetuju dengan apa yang dicadangkan pengerusi Perikatan Nasional itu. Sementara itu, ahli Parlimen Jerlun itu mengakui hubungan di antara Muhyiddin dan Mahathir masih dingin berikutan krisis di antara mereka sebelum ini. Pada 24 Februari 2020, Muhyiddin mengumumkan bahawa parti itu keluar daripada Pakatan Harapan susulan peristiwa langkah Sheraton.
Mahathir kemudian mengambil keputusan meletakkan jawatan Perdana Menteri ke-7 dan Pengerusi Bersatu kerana mendakwa tidak mendapat sokongan daripada partinya sendiri. Penyanyi dan komposer Yassin Sulaiman mengaku tidak bersalah atas pertuduhan menanam 17 pokok ganja di kediamannya. Bercakap kepada pemberita di mahkamah hari ini, Yassin sempat menyampaikan pesanan kepada Ahli Parlimen Muar Syed Saddiq Syed Abdul Rahman. Sampaikan salam pada YB Syed Saddiq. Minta segerakan keputusan kanabis perubatan di Parlimen. Kegiatan menanam ganja yang dijalankan penyanyi terbabit terbongkar selepas kediamannya di Kota Damansara diserbu polis pada 24 Mac lalu. Dalam serbuan itu, polis antara lain menemui 17 pokok dalam pasu disyaki ganja di salah sebuah bilik, balkoni rumah dan dalam almari baju. Yassin didakwa mengikut Seksyen 39B dan Seksyen 6B Akta Dadah Berbahaya, di mana jika sabit kesalahan boleh dihukum gantung mandatory. Untuk rekod kira-kira 2 tahun lalu, Yassin pernah mendedahkan dirinya mengidap bipolar dan pernah dirawat di Ward Psychiatry Hospital Kuala Lumpur. Tahun lalu, Syed Saddiq meminta KKM menjelaskan pendirian kerajaan mengenai penggunaan ganja perubatan, memandangkan perkara itu telah dilaksanakan di banyak negara dan diiktiraf Komuniti Perubatan Antarabangsa. Bila nak bergambar ni, bermacam-macam ragam dia. Semua dah bersedia? Amin pula. Baju pula sama dengan dinding. Perhatian! Tahun ni, dinding kena cantik, gambar kena asyik. Jom, cat! Bukan cantik je, selamat pun penting tau. Jadi gunalah ni pempin Virusguard, terbukti efektif menentang virus dan bakteria. Macam inilah baru seronok. Amin, cepat. Kita nak ambil gambar ni. Nippon Paint Virusguard, pelindungan untuk sisi keluarga. Berita seterusnya. Hubungan Pakatan Harapan dan Warisan agak tegang apabila kedua-dua parti bertembung dalam pilihan raya negeri Johor baru-baru ini. Demikian kata Setiausaha Agung DAP Anthony Loke dalam satu temubual yang disiarkan di Facebook semalam. Dan dalam kempen mereka bertindak untuk menyerang kita. Kononnya bahawa PH ini dan DAP ini telah dibeli oleh pihak kerajaan melalui MOU. Okay. Itu kita dah bercakap berkali-kali, kita dah memberikan penjelasan berkali-kali. Tidak ada soal kita jual. Jual beli tak berlaku. Itu soalnya kita nak mencapai agenda-agenda yang kita secara khusus yang kita telah syaratkan kepada pihak kerajaan. Jadi hubungan dengan warisan ini secara berterus terang ia hubungan tegang. Sementara itu, Loke berkata, parti pimpinan anak muda perlu membuat keputusan sama ada mereka ingin menyertai Pakatan Harapan secara rasmi. Katanya PH akan mengalu-alukan keputusan muda untuk bekerjasama dengan Pakatan Pembangkang seperti di PRN Johor baru-baru ini. Jadi kalau mereka ada niat sebegitu, sudah tentunya kita berlapang dada, kita mengalu-alukan penglibatan mereka bersama-sama dalam Pakatan Harapan. Sama ada mereka menyertai Pakatan Harapan ataupun ada kerjasama di luar kerangka Pakatan Harapan. Itu terpulang. Bentuk kerjasama itu kita boleh bincangkan, kita boleh rendingkan. Tapi persoalannya, keputusan itu mesti dibuat oleh parti muda. Sama ada mereka nak dengan kita atau tidak. UiTM akan membuat laporan polis berhubung satu dokumen yang dibocorkan mengenai laporan kronologi insiden video tular seorang pensyarahnya. Ini selepas dokumen 3 muka surat dikatakan sulit itu ditularkan di media sosial oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. Utusan Malaysia melaporkan Naib Chancelornya Dr. Rozia Muhammad Jano berkata, laporan tersebut juga dibuat jika ada keperluan untuk merujuk kebocoran dokumen itu kepada Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia. Dokumen itu dipercayai merupakan laporan mengenai siasatan dalaman pihak universiti dan tindakan yang bakal diambil berhubung insiden itu. 2 hari lalu tular satu video memaparkan seorang pensyarah wanita mengherdik seorang pelajar semasa sesi kelas atas talian kerana tidak mempunyai komputer riba
walaupun sudah di semester 5. Dalam sidang medianya hari ini, Dr. Rozia turut mempersoalkan tindakan pihak yang tidak bertanggungjawab dengan cuba mengambil kesempatan terhadap isu tular yang dihadapi UiTM. Semalam, Dr. Rozia memaklumkan pensyarah berkenaan telah dikenal pasti sebagai seorang pensyarah kontrak di UiTM Cawangan Seri Iskandar yang mengajar di Fakulti Seni Bina Perancangan dan Ukur. Baik, berikut beberapa lagi ringkasan berita untuk hari ini. Sekian sahaja daripada saya, Nur Syahal Mama Amin untuk Sekilas Fakta. Untuk lebih banyak berita, anda boleh melayari kinitv.com. Anda juga boleh mengikuti kami di Instagram, Twitter, YouTube dan Facebook. Salam hormat dan jumpa lagi.